Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dengar tak suara saya? Siapa? Dengar. Anyone respond? Dengar. Okey, dah pukul 9, kita start. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasihlah sebab sudi join program kita orang malam ni. Okay, so program kita orang malam ni tajuk dia tentang generasi berilmu penggerak wawasan. So, nanti tim-tim saya akan, kawan-kawan saya akan nanti kawan-kawan saya akan terangkan tentang faedah membaca dan berkaitan untuk membaca. Okey. Hello, dengar ke? Selamat sejahtera semua. Ribuan terima kasih kepada pelajar yang sokong kami untuk program Generasi Berilmu Penggerak Wawasan. Program ini diadakan untuk menarik minat pelajar terhadap amalan membaca. Ia merupakan sangat penting bagi melahirkan pelajar yang berdaya saing dalam globalisasi pada masa kini. Okey, program dengan sukacitanya menyemput Nurul Syukrina untuk menyampaikan ucapan. Silakan, Syukrina. Okey. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat malam. Okey, hari ini saya akan menceritakan membentangkan tentang faktor pelajar kurang dalam pupuk minat membaca dan tak dengar. Boleh tak tutup mic siapa yang tak guna mic tu? Okey, Syuk mula balik buka mic. Hello? Dengar ke? Dengar. Sorry. Okey, yang pertama kita tengok sikap malas masyarakat. Okey, kurang membaca kerana sikap pelajar itu sendiri. Ramai pelajar menganggap membaca sebagai satu aktiviti yang tidak menyeronokkan dan membosankan. Sikap ini harus dihindar oleh pelajar kerana sikap ini akan merugikan diri sendiri. Yang kedua, kita melihat kepada lebih minat menonton televisyen. Ramai pelajar lebih cenderung untuk menonton rancangan televisyen daripada membaca apabila ada masa lapang. Pelajar suka menonton rancangan hiburan yang kurang berfaedah kepada pelajar. Pelajar hanya membaca apabila menjelang hari peperiksaan sahaja. Yang ketiga, kita melihat ke pengaruh rakan sebaya. Pelajar pasti kurang membaca apabila berkawan dengan rakan yang kurang membaca kan. So lazimnya pelajar yang kurang membaca lebih suka menghabiskan masa lapang dengan melepak atau melakukan perkara-perkara yang tidak berfaedah. Selain itu, mereka juga pelajar yang kurang membaca juga cenderung menghabiskan masa lapang mereka dengan bermain. Yang
keempat, kita melihat kepada sikap pihak sekolah pula. Sikap pihak sekolah kurang memberi kesedaran kepada pelajar tentang kebaikan membaca. Tiada atau langsung tiada kempen membaca dijalankan di sekolah. Selain itu, pengetua dan guru-guru sendiri kurang menunjukkan sikap rajin membaca. Justru pelajar tidak mendapat contoh yang baik untuk diteladani. Next. Seterusnya. Sebelum tu, belum lagi. Okay. Next slide. Okey, seterusnya kita tengok kepada pihak media massa. Mereka kurang mengiklankan tentang kempen membaca dan mereka mengiklankan kebanyakan iklan drama dan sebagainya. Yang keenam, kita melihat kepada majalah jadi pilihan. Pengaruh gambar serta maklumat yang ditampilkan menyebabkan majalah menjadi pilihan tertinggi pembaca tanpa mengira usia. Cara membeli buku-buku pada pelajar dan mereka banyak menghabiskan duit dengan memberikan gadget dan handphone, gadget seperti handphone, laptop dan sebagainya kepada pelajar. So, yang seterusnya, ibu bapa sendiri juga tidak mengamalkan budaya membaca. Bak kata pepatah, biar melentur bulu, biar dari rebungnya. Yang seterusnya, mereka, itu sahaja. So, seterusnya kita melihat kepada video pendek. Next. Okey, terima kasih Nurul Syukrina. Sekarang saya menjemput ahli kelas saya yang kedua iaitu Pervina untuk menerangkan kepentingan membaca. Hello, selamat sejahtera. Dengar ke? Dengar. Hello. Dengar. Okey, selamat sejahtera. Nama saya Pravina, balik segmen. Hari ini saya akan memberi taklimat mengenai kepentingan membaca. Okay. Pada era globalisasi ini, pendidikan dalam semua lapisan masyarakat semakin penting dan diutamakan walaupun pelbagai usaha telah dilakukan oleh pihak berkuasa dalam memupuk amalan membaca, namun budaya membaca dalam masyarakat masih rendah lagi.
Melalui pembacaan, seseorang dapat memperoleh pelbagai ilmu pengetahuan yang secara tidak langsung dapat membantu memajukan negara. Dengan ini, isu budaya membaca dalam kalangan masyarakat tidak boleh dipandang ringan. Jika budaya tersebut dibiarkan begitu sahaja, hasrat masyarakat untuk menjadikan negara kita maju pasti akan terganggu. Pengalaman budaya membaca dalam kalangan masyarakat akan mendatangkan pelbagai faedah terhadap diri kita. Oleh itu, semua lapisan masyarakat haruslah berusaha untuk mengamalkan budaya membaca kerana membaca jabatan ilmu. Sekiranya kita mengamalkan amalan membaca, kita akan dapat meningkatkan ilmu pengetahuan. Hal ini kerana terdapat pelbagai-bagai maklumat termasuk isu semasa dan pengetahuan tentang kehidupan harian yang terdapat di dalam buku, majalah, surat khabar. Terdapat banyak bahan bacaan yang telah dipasarkan di pasaran. Ibu bapa haruslah sanggup membelikan bahan bacaan yang sesuai untuk anak-anak dan diri sendiri. Dengan membaca, seseorang dapat meneroka pelbagai ilmu yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai kejayaan kerana bangsa membaca, bangsa berjaya. Sewajarnya, masyarakat rajin berusaha dalam memupuk amalan membaca dan seterusnya menjayakan kempen-kempen yang telah dianjurkan oleh kerajaan. Pembacaan yang luas juga dapat memupuk nilai-nilai murni dalam diri seorang. Oleh itu, masyarakat hendaklah rajin membaca supaya dapat menambahkan ilmu pengetahuan. Seterusnya, melalui amalan membaca, kita dapat mengetahui isu-isu semasa. Kita akan memperoleh berita semasa seperti kejatuhan wang ringgit, kes lari dari rumah dalam kalangan pelajar sekolah dan perkembangan sukan tanah air. Perkembangan ini menjadikan kita sebagai masyarakat yang prihatin terhadap pembangunan negara. Sekiranya kita tidak mengambil tahu mengenai berita semasa, pastinya kita akan dilabelkan sebagai kata di bawah tempurung. Sebenarnya kita akan Sebenarnya pembacaan akhbar harian ini dapat melatih rakyat untuk mengambil pelbagai pengajaran dan iktibar daripada setiap perkara yang berlaku. Contohnya, ibu bapa akan memberi kasih sayang yang secukupnya untuk mengelakkan anak-anak mereka lari daripada rumah. Atlet negara akan berjuang bersungguh-sungguh untuk memperoleh gelaran juara dan rakyat Malaysia akan membantu negara dalam meningkatkan mata wang ringgit. Konklusinya, kita perlulah banyak membaca akhbar supaya mengetahui isu-isu semasa. Seterusnya adalah melalui amalan pembaca, kita akan dapat meningkatkan pembendaharaan kata. Tidak dinafikan bahawa ketika kita membaca, kita dapat menjumpai perkataan yang tidak pernah kita lihat sebelum ni. Perkara ini akan membuatkan kita mencari definisi untuk mengetahui maknanya dengan lebih lanjut. Tahukah kalian, perkataan tersebut dapat kita gunakan ketika berhubung di samping diaplikasikan dalam penulisan. Hal ini memudahkan kita untuk berkongsi atau menyampaikan sesuatu maklumat tanpa perlu menerangkannya. Tambahan pula, pada era ledakan sains dan teknologi ini, penggunaan bahasa Inggeris adalah amat penting untuk menjamin kehidupan yang lebih baik pada masa hadapan. Oleh itu, pembacaan buku-buku Inggeris dapat meningkatkan kosakata dalam bahasa tersebut sekaligus mendorong kita untuk menguasai bahasa ilmu itu. Di samping itu, tahukah kalian bahawa membaca dapat meluaskan skop pemikiran?
Melalui pembacaan, sel-sel otak seseorang akan berhubung dan berkembang. Dengan ini, cara pemikiran seseorang individu akan bertambah kepada lebih baik. Perihal ini dapat melahirkan golongan intelektual iaitu masyarakat yang berfikir kreatif, inovatif dan inventif dalam setiap sudut kehidupan. Idea-idea yang dicetuskan oleh golongan ini dapat meningkatkan ekonomi negara kerana mereka dapat membantu dalam penciptaan produk baharu atau pengubahsuaian produk yang sedia ada supaya menjadi produk yang beraneka guna. Hal ini sekaligus dapat mengubah nasib negara dan menjadikan negara kita duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan negara-negara di seluruh dunia seperti Jepun dan Korea. Tuntasnya, sikap suka membaca dapat meluaskan horizon pemikiran. Seterusnya, cara pemikiran seseorang individu akan berubah kepada lebih baik. Tambahan pula, amalan membaca ni dapat membantu seorang tu melulus mata pelajaran dengan cemerlang. Hal ini kerana pembaca dapat memberikan pengetahuan dan informasi berguna supaya para pelajar boleh menjawab soalan dengan betul dan jitu. Mereka yang malas membaca pastinya tidak dapat menjawab soalan-soalan yang dikemukakan dalam kertas soalan kerana kurang berpengetahuan terhadap sesuatu perkara. Sebenarnya peperiksaan satu medium untuk menguji mental seseorang pelajar terhadap tahap ilmu yang dia punya. Bagi pelajar yang cemerlang, dia akan beranggapan bahawa buku pelajaran bukanlah hanya konkret berjisimkan fakta tetapi juga sebagai teman yang dapat membantu dalam menyelesaikan masalah. Oleh itu, sudah terang lagi kan bersuluh bahawa pelajar yang selalu berdamping dengan buku ialah pelajar yang cemerlang. Tambahan pula, tabiat membaca ni dapat mengisi masa lapang. Masa tu emas. Oleh itu, seseorang seharusnya mengisi masa lapang dengan berfaedah seperti mengamalkan hobi membaca buku. Negara kita memerlukan rakyat yang berpengetahuan untuk membangunkan negara. Sebagai contohnya, masyarakat di negara Jepun yang maju menjadikan amalan membaca sebagai budaya hidup mereka. Sebaliknya di negara kita, rakyat kita suka berbual-bual kosong di kedai kopi, bermain di atas wakaf ataupun melepak dengan rakan-rakan. Kesimpulannya, kita perlulah mengamalkan amalan membaca supaya menjamin kemajuan negara. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Okey, terima kasih Pravina. Okey, sekarang masuk untuk kuis. So, siapa-siapa nak masuk ni buka Kahoot. Okey, ni nombor pin Kahoot dia. So, jomlah ramai-ramai kita join Kahoot. Kalau ada masalah bagi tahu ya. Okey ke semua?
Kalau ada masalah boleh tak bagi tahu ya. Kak, saya dah join, so sudah join kena jawab terus Kak. Tunggu. Yang dah masuk tu boleh terus main je. Terus jawab quiz tu. Okey ke semua? Kalau ada apa-apa bagi tahu ya. Masa untuk main Kahoot ini adalah 15 minit. Okey, saya bacakan soalan Untuk soalan 1, bilakah tarikh sambutan Hari Buku disambut seluruh dunia? Dia bagi pilihan jawapan 21 April, 23 April, 22 April, 7 April. Okey, untuk soalan kedua pula, apakah tujuan membaca? Dia punya ni, pilihan dia mendapat maklumat, untuk mendapat maklumat ke, untuk menjawab perasaan ataupun memahami teks ataupun semua di atas. Saya rasa soalan ni senang sangat. Yeah. Okay, soalan nombor 3 ni pun rasa senang je untuk jawab. Soalan dia, amalan membaca hanya boleh dipupuk oleh ibu bapa di rumah. Hanya boleh dipupuk oleh ibu bapa di rumah. Betul atau salah? Ya, untuk soalan 4 ni, peribahasa. Peribahasa yang diberi, bangsa membaca, bangsa apa dia? Undur ke, berjasa ke, malas ataupun berjaya. Untuk soalan 5, berikut ialah faktor seseorang kurang membaca. Kecuali disebabkan sikap malas atau sikap ingin tahu ataupun pengaruh rakan sebaya ataupun lebih berminat menonton televisyen. Ini pun senang.
Korang okey ke jawab tu? Senyap je, tak ada siapa-siapa boleh respon ke? Okay, untuk soalan 6, teknik belajar yang berkesan. Ialah antara teknik belajar yang berkesan ialah yang ni, dia punya pilihan jawapan tidak menumpukan perhatian semasa belajar ataupun malu untuk bertanya ataupun buat nota ringkas atau tidak mengulang kaji. Okay, soalan nombor 7. Yang ni korang kena tahulah sebab tadi ada sebutkan nama program yang korang sertai sekarang. Untuk soalan terakhir, bahan bacaan hanya boleh didapati di perpustakaan sahaja. Betul ataupun salah? Ini pun senang kan soalan dia. Okay, semua dah habis main ke? Okay guys, nak jawab quiz tu sampai 9.35 je. Okay? 9.35 kita teruskan dengan puan lain. Okay. Kalau ada apa-apa nak tanya, tanyalah. Okay, jangan malu-malu. Okay, masa untuk menjawab adalah tamat. Hello? Or ada orang still buat ke? Dah siap Kak, dah siap. Okay, saya dah check yang apa keyboard pemenang-pemenang. Pemenang pertama adalah May. Pemenang kedua adalah QIQ. Lepas tu pemenang ketiga adalah Aina Izati. Tanya kepada pemenang yang bertiga-tiga, nanti send nombor nama penuh dengan nombor matrik dalam conversation nanti. Boleh? Boleh. Lepas seterusnya saya menjemput Puan untuk memberi taklimat seterusnya. Selamat malam semua. Saya akan sambung dengan amalan dengan peranan semua pihak dalam memupuk minat membaca dalam kalangan pelajar. Membaca itu ilmu, jabatan ilmu, merupakan satu kata khidmat yang jelas menunjukkan kepentingan amalan membaca dalam hidup kita. Kata-kata khidmat ini sering dipandang enteng oleh sebahagian besar masyarakat Malaysia, terutamanya para remaja yang akan menjadi pemimpin negara pada suatu masa hadapan. Amalan membaca itu bukan sekadar untuk lulus peperiksaan, tetapi juga untuk mengetahui keadaan
semasa, meluaskan ilmu pengetahuan dan sebagainya. Oleh hal yang demikian, semua pihak haruslah melaksanakan obligasi masing-masing untuk memupuk tabiat suka membaca dalam kalangan rakyat Malaysia. Yang pertama, ibu bapa. Ibu bapa merupakan insan yang memainkan peranan signifikan untuk memupuk tabiat suka membaca dalam kalangan rakyat Malaysia. Menurut Confucius, keluarga merupakan unit asas pembentukan masyarakat. Kata-kata ini jelas menunjukkan pembentukan peribadi seseorang individu bermula daripada keluarga. Dalam hal ini, sebagai insan yang ibu bapa sebagai insan yang paling penting, perlulah menjadi role model yang terbaik bagi anak-anak. Ibu bapa mestilah menunjukkan usaha dengan mengamalkan amalan membaca di hadapan anak-anak. Hal ini demikian kerana apabila ibu bapa hanya menasihati anak-anak supaya membaca, tetapi mereka sendiri tidak menunjukkan teladan yang baik, pasti anak-anak akan mempersoalkan sebab mereka perlu membaca sedangkan ibu bapa tidak perlu membaca. Oleh hal yang demikian, sebagai insan yang terdekat dengan anak-anak, ibu bapa perlulah mengamalkan amalan membaca di hadapan anak-anak, sama ada membaca surat khabar, buku ilmiah, novel dan sebagainya. Dengan adanya contoh yang baik di hadapan anak-anak, barulah ibu bapa boleh menasihati anak-anak supaya membaca pada saat itu. Anak-anak tidak akan mempersoalkan lagi sebab mereka perlu membaca. Seperti seorang kata, kepimpinan melalui teladan. Bukan itu sahaja, ibu bapa juga membelanjakan sebahagian daripada wang pendapatan mereka untuk membeli bahan bacaan untuk anak-anak. Ibu bapa seharusnya tidak kedekut dalam membelanjakan sebahagian daripada wang pendapatan mereka untuk membeli bahan bacaan kerana mereka perlu sedar bahawa wang yang dibelanjakan oleh mereka tidak disia-siakan dan bakal menjadi sesuatu yang berguna untuk anak-anak pada masa hadapan. Dengan seorang kata, seorang tokoh, masa hadapan itu dibeli oleh masa sekarang. Apabila ibu bapa sudi membelanjakan sebahagian wang daripada mereka untuk membeli bahan bacaan untuk anak-anak, pasti anak-anak akan lebih mudah mendapatkan bahan bacaan dan tidak perlu ke mana-mana untuk mendapatkan bahan bacaan sekaligus meningkatkan minat membaca dalam diri mereka. Selain sebuah negara, keluarga ini dapat membentuk sebahagian masyarakat. Apabila anak-anak kecil ini keluar dari rumah mereka dan membaca di hadapan masyarakat lain, pasti masyarakat lain akan contoh anak-anak keluarga ini. Hal yang demikian kerana dengar tak? Dengar? Saya akan sambung ya. Hal ini demikian kerana apabila masyarakat yang lebih dewasa melakukan kerja yang sia-sia dalam mengisi waktu lapang mereka, pasti akan terdidik dalam semua mereka. Sedangkan anak-anak kecil ini lebih menghargai masa dengan memenuhi masa lapang mereka dengan membaca. Selain itu, pihak sekolah juga mengalaskan tanggungjawab untuk memupuk minat membaca dalam kalangan masyarakat Malaysia. Dalam hal ini, guru merupakan insan terpenting dalam memperankan memupuk minat membaca dalam diri pelajar. Sebagai seorang guru yang penyayang dan ingin pelajarnya berjaya, pasti guru-guru sedar akan kepentingan membaca dalam kehidupan. Guru-guru di sekolah seharusnya bekerjasama dengan mengadakan pertandingan seperti pertandingan penulisan bagi memupuk minat membaca dalam diri pelajar. Melentur perlu dari rebungnya jelas menunjukkan dalam usaha membentukkan peribadi seseorang pelajar. Kita perlulah membentukkan sejak dari kecil lagi. Mungkin pada mulanya pelajar-pelajar ini membaca kerana ingin memenangi pertandingan. Tapi pasti lama-kelamanya minat membaca akan menimbul dalam diri mereka. Selain itu, pihak sekolah juga mengadakan program bulan membaca untuk menggalakkan pelajar membaca. Oleh hal yang demikian, guru-guru dan pihak sekolah haruslah menjalankan peranan mereka untuk memupuk minat membaca dalam diri pelajar, sekaligus membentuk masyarakat Malaysia yang minat membaca. Seterusnya,
pihak kerajaan juga memainkan peranan untuk memupuk tabiat membaca dalam kalangan masyarakat Malaysia. Dalam hal ini, pihak kerajaan bolehlah mengadakan kempen-kempen yang menggalakkan amalan membaca. Pihak kerajaan seharusnya menggunakan sebahagian daripada pendapatan negara untuk memupuk minat membaca dalam diri masyarakat Malaysia. Bagi golongan miskin pula, dalam menjayakan kempen memupuk budaya membaca ini, pihak kerajaan boleh membantu mereka dengan memberikan buku-buku percuma. Dengan adanya buku-buku maupun bahan-bahan bacaan yang percuma, pasti kempen ini akan dijayakan oleh seluruh rakyat Malaysia kerana tidak timbul lagi masalah ketiadaan bahan bacaan dalam kalangan masyarakat. Pihak kerajaan juga seharusnya tidak memandang enteng terhadap usaha mengadakan kempen untuk memupuk minat membaca dalam diri masyarakat. Kerana dengan adanya usaha yang bersungguh-sungguh daripada pihak kerajaan, pasti maklumat kursi kerajaan untuk mewujudkan masyarakat yang berminat membaca dapat diwujudkan. Aktiviti membaca yang dilancarkan oleh pihak kerajaan iaitu program nilam dalam sekolah juga penting kepada pelajar-pelajar. Ini dapat memupuk dan menggalakkan pelajar banyak meminjam buku dari perpustakaan, sama ada buku rujukan atau bahan bacaan lain yang ada di sekolah. Pihak kerajaan seharusnya tidak takut akan kegagalan usaha mereka. Seperti kata-kata Pythagoras, kegagalan bukanlah berertikan kemusnahan, tetapi menjadikan kegagalan itu sebagai lancaran untuk mencapai kejayaan. Oleh itu, wajarlah pihak kerajaan mengadakan kempen-kempen untuk memupuk minat membaca dalam diri masyarakat kerana belum cuba belum tahu. Media massa juga berperanan penting untuk memupuk minat membaca dalam kalangan masyarakat. Media massa seperti televisyen, internet, radio dan sebagainya penting dalam menghebarkan kepada masyarakat tentang kepentingan tabiat membaca. Dalam hal ini, pihak-pihak yang terlibat seperti penerbit stesen televisyen seharusnya mengadakan satu dokumentasi yang memaparkan kepentingan membaca dalam kehidupan dan menayangkannya di televisyen. Dengan ini, masyarakat yang cetak ilmu tentang kepentingan membaca akan lebih tahu mengapa membaca itu penting dalam kehidupan mereka. Drama pendek yang berkaitan dengan kepentingan membaca juga boleh dipertontonkan di televisyen kerana mesej yang disampaikan oleh drama-drama yang ditayangkan di televisyen akan meresap dengan lebih mudah dalam jiwa masyarakat Malaysia. Hal ini demikian kerana jiwa masyarakat selalunya lebih tertarik dengan dunia hiburan. Selain itu, bahan bacaan elektronik daripada internet seperti novel dan surat khabar online juga memudahkan orang ramai membaca. Pada masa yang sama, ini juga menjimatkan duit. Jadi, sebagai pihak media massa yang prihatin, mereka seharusnya lebih kreatif dalam melaksanakan usaha untuk memupuk tabiat membaca dalam kalangan masyarakat agar Malaysia terus maju seiring dengan arus globalisasi ini. Akhir sekali, diri sendiri kami adalah paling penting dalam memupuk minat membaca. Kami perlulah berdedikasi dan bertanggungjawab meningkatkan ilmu pengetahuan diri sendiri supaya kami tidak mudah dipandang rendah oleh orang lain. Kami bolehlah meningkatkan ilmu pengetahuan kami melalui membaca bahan bacaan tambahan seperti sejarah dunia, ekonomi terkini dan sebagainya. Oleh itu, kami perlulah bergantung kepada diri sendiri dalam memupuk minat membaca. Kesimpulannya, semua pihak harusnya berganding bahu untuk memupuk minat membaca dalam diri sendiri, dalam diri masyarakat ini dan tidak melepaskan tanggungjawab ini kepada pihak kerajaan semata-mata kerana muafakat membawa berkat. Semua pihak haruslah bersikap bagai awan dengan tebing dalam menjayakan usaha untuk memupuk minat membaca dalam kalangan masyarakat. Sebagai rakyat Malaysia pula, kita seharusnya turut mempunyai inisiatif dengan mengubah diri bagi memupuk minat membaca dalam diri kita sendiri. Kerana di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Janganlah kita terlalu mengharapkan pihak lain dalam memupuk peribadi kita kerana segala-galanya yang berlaku adalah pilihan kita sendiri. Ini sahaja daripada saya. Terima kasih.
Okey, terima kasih Puah. Seterusnya saya menjemput Faraidayu untuk menerangkan teknik-teknik belajar yang berkesan. Okey, hai semua. Saya Faridayu. Dengar tak? Dengar kan? Dengar. Dengar. Okey. Dengar. Saya Faridayu akan terangkan teknik-teknik pembelajaran yang berkesan. Poin yang pertama. Next slide. Okey, poin yang pertama, buat nota ringkas. Sentiasa membuat nota ringkas untuk memudahkan kita untuk rujuk kembali bahan yang benda yang kita dah baca. Macam kita baca-baca buku, kita mesti buat nota ringkas supaya mudah untuk kita baca semula. Lepas tu dapat meningkatkan daya ingatan kita. Dengan nota ringkas ni kita dapat mengulang kaji sehari sebelum peperiksaan dengan lebih mudah. Lepas tu, setiap manusia tak menjamin ingatan yang kuat, tetapi dengan membuat nota ringkas, kita akan dapat meningkatkan daya ingatan kita. Dengan wujudnya nota ringkas ni, kunci kejayaan dalam menghasilkan catatan yang baik dapat menolong kita memahami apa yang kita dah baca dan dengan cara menulis semula dalam bentuk ayat yang pendek. Lepas tu cara-caranya yang pertama, gunakan perkataan tersendiri, maknanya kita tak boleh salin ayat yang kita dah baca macam salin sebiji-sebiji dekat dalam buku tu, tak boleh macam tu. Kita kena buat ayat kita sendiri supaya kita mudah faham. Lepas tu isinya mestilah disusun dengan teratur dan perkara-perkara penting sahaja. Maknanya macam kalau kita baca satu soalan tu, kita mesti ambil kalau kita baca satu kenyataan tu, kita mesti ambil poin penting dia. Kita tulis dekat nota ringkas tu poin penting dia sahaja. Kita tak payahlah salin satu ayat tu. Lepas tu buat garisan dan tanda-tanda bahagian yang penting bagi menarik tumpuan kita untuk baca. Kalau kita dah buat nota, kita mestilah nak ada daya tarikan dia kan. Macam kita buatlah something yang supaya kita macam aku nak baca benda ni macam tertarik kita kan. Lepas tu guna simbol-simbol yang kita mudah faham. Lepas tu tinggalkan satu ruang kosong kat tepi supaya kita boleh catat sebarang info tambahan ataupun isi-isi yang penting supaya kalau tu kita boleh rujuk dekat tepi. Lepas tu poin yang kedua, berikan tumpuan pada pelajaran yang kita lemah. Kita mesti kena berikan tumpuan dekat subjek yang kita lemah tu mesti masa dia kena lebih daripada subjek yang kita dah biasa, yang kita dah reti subjek tu. Macam itulah. Elakkan memilih mata pelajaran yang disukai dan abaikan pelajaran subjek yang kita lemah. Maknanya kita janganlah kalau macam kita suka subjek BM, kita fokus macam kita suka kat subjek bahasa Malaysia, kita fokus dekat subjek bahasa Malaysia je. Tak boleh lah macam tu. Macam kita lemah kat subjek matematik, kita kena fokus lebih dekat subjek matematik. Bahasa Malaysia ni janganlah sampai terabai pula. Dia mesti lebihkan kepada subjek yang kita lemah. Subjek yang kita dah kita dah mahir tu, tapi jangan abaikan. Kalau abaikan nanti jadi lemah pula subjek kita kan. Lepas tu sama je macam poin tadi, gunakan simbol dan lorikkan yang bahagian yang kita anggap penting. Maknanya kalau macam subjek yang bahagian yang kita lemah tu, kita mesti buat highlight ke supaya kita dapat fokus, kita dapat ulang balik part tu. Okay. Ada soalan apa-apa ke? Okay, kalau tak ada, next slide.
Okey, poin yang ketiga, sentiasa bertanya jika kita tak faham. Kita mesti dekatkan diri kita dengan guru supaya dapat menguatkan kefahaman dan ingatan kita. Lepas tu kita janganlah disebabkan cikgu-cikgu tu, cikgu kita jadi macam segan, tak nak, macam malu, tak nak dekat dengan dorang. Anggaplah cikgu ke, kakak ke, abang ke, kawan-kawan kita tu orang yang boleh bantu kita untuk menyelesaikan segala masalah yang kita ada. Lepas tu kita hindarilah dari sifat malu kerana malu tu boleh membuatkan kita sesat jalan. Dengan kita sentiasa bertanya dekat guru, kita boleh fahamkan sesuatu topik yang kita tak faham yang telah kita pelajari. Macam tu. Lepas tu, poin yang keempat, mengulang kaji sebanyak yang boleh. Setiap fakta yang kita baca, mestilah kita ulang sebanyak yang kita mampu supaya kita dapat, supaya kita tak lupa. Supaya kita tak lupa apa yang kita dah belajar. Tiada had ulangan yang akan dilakukan selagi kita ada masa. Kita boleh mengulang bahan bacaan yang telah dibaca biarpun kita dah faham sesuatu topik atau sudah mengingatinya. Maknanya macam kalau kita dah faham atau kita dah ingat satu topik tu, tak ada halangan untuk kita ulang balik baca apa yang kita dah baca, apa yang kita dah faham, apa yang kita dah ingat. Dengan cara membaca dengan banyak, keyakinan diri kita untuk lulus sangat tinggi dengan cemerlang. Lepas tu, antara tips-tips tambahan yang kita boleh terapkan dalam diri kita selain menghafal, kita perlu mengetahui atau menguasai apa yang kita hafal tersebut sehingga kita boleh menerangkannya kepada rakan-rakan kita. Maknanya kalau macam kita dah faham satu topik tu, pastikan macam kita dah hafal satu topik tu, pastikan kita boleh terangkan dekat kawan-kawan kita. Macam itulah. Lepas tu tips yang kedua, belajar dengan orang yang rajin dan pintar boleh memberikan kita semangat. Seeloknya jadikan mereka sebagai rakan belajar kita. Maknanya kita janganlah kawan dengan orang yang malas, lepas tu nanti kita pun jadi malas, kita terikut-ikut dia. So better kita kawan dengan orang yang rajin, orang yang pandai supaya kita dapat ambil semangat dari dia. So tips yang ketiga, berikan kekuatan untuk kita belajar dengan tonton video atau dengar kata-kata semangat. Maknanya kadang-kadang kita ni belajar, kita ada naik dia, ada jatuh dia kan. So kita bolehlah macam gunakan video ke atau rakan-rakan kita minta diorang semangat, kata-kata semangat ke kan. Lepas tu tips yang keempat, belajar satu subjek dalam suatu masa. Elakkan campur aduk dengan subjek lain. Maknanya kalau kita sekarang ni kita tengah belajar pasal bahasa Malaysia je. Jangan campur. Jangan tiba-tiba sekejap lagi ni tiba-tiba kawan tanya matematik, nak campur-campur pula. Tak boleh lah macam tu kan. Lepas tu yang kelima, kita mesti rehat dan hadiahkan diri sendiri setelah kita berhasil mencapai sesuatu seperti menyiapkan latihan ke atau mendapat keputusan yang cemerlang. Kadang-kadang kita perlukan kegembiraan. Maknanya kalau macam kita dah selesai macam kita dapat anugerah apa-apa kan, macam kita cemerlang ke dalam pelajaran, kita mestilah bagi diri kita rehat. Janganlah macam dah cemerlang aku kena lagi study. Kita mestilah boleh macam tu, tapi nanti diri awak sendiri yang tak cukup rest. Macam itulah. Lepas tu tips yang keenam, jangan tangguh kerja. Belajar dan ulang kaji pelajaran pada awal waktu untuk elakkan daripada tak sempat pada saat terakhir. Maknanya kita janganlah selalu tangguh kerja ke. Lepas tu kalau kita tangguh kerja, automatik masa kita tu akan menjadi macam tak teratur. Kalau kita nak study last minute tu ke.
boleh tapi make sure kita pandai atur masa. Macam tu. Lepas tu tips yang ketujuh, pastikan kita hafal konsep subjek atau topik yang kita pelajari. Kalau kita tak faham, kita akan merasa ia sangat sukar. Maknanya kalau macam kita belajar tapi kita tak faham satu topik ni kan, kita mesti macam susahlah subjek ni, susahlah topik ni, mesti macam tu kan. So kita kenalah pastikan yang kita faham topik tu supaya kita tak susah nanti. Macam tu lah. Okay, itu saja dari saya. Terima kasih. Okay, terima kasih Faridayu. Habis dah. Dah habis dah. Okay, dengan ni kami harap apa yang kami sampaikan pada hari ini dapat beri manfaat pada semua. Okay. Okay, so harap lepas ni korang dapatlah mengamalkan amalan membaca ni dalam hidup harian korang. Okay. Okay. Jangan bisik-bisik dengar. Okay, ada siapa ada soalan ke nak tanya pasal tajuk malam ni? Tak ada. Taufik ada soalan ke? Taufik ada soalan ke? Tak ada. Yang lain? Taufik ada soalan. Saya ada banyak Tak ada soalan. Orang lain tak ada soalan ke? Diam. Tanya je. Okay, kalau tak ada soalan tak apa. Faham ke? Faham. Bagus. Faham. Aku kat mic. So nanti siapa yang menang tadi, nama yang disebut tu boleh bagi nama dengan kad matrik dekat message tau. Asal aku tak ada Ara. So masuk lambat kot. Oh, sorry, busy ni. Tak ada lah ke? Cabutan bertuah. Tak ada, cabutan bertuah tak ada. Tak ada. Jarang cabutan bertuah. Ni soalan. Okey. Soalan. Okey, marah. Jangan marah Natasha, tacut. Tak Natasha marah, mana? terangkan balik. Ni bukan dekat majlis cabutan bertuah ke apa ya. Anda. Jangan marah, tacut. Pandai. கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிட்டு நண்டோ சேர்த்து முடிச்சிடலாம்னு நினைச்சேன். Benda tu. Terima kasih semua buat stop. Last kali kesimpulannya, belajar adalah suatu seni. Jika kita tahu menguasai seni tersebut, kita boleh berjaya biarpun diri kita mempunyai beberapa kekurangan. Semoga lambaran ini menguatkan ikhtiram kita untuk mencapai prestasi yang lebih cemerlang dalam pelajaran. Damsel in distress bola damsel in distress. Mute. Oh, Ara, sorry. kau record tak?
Okey, itu saja daripada kami hari ini. Terima kasih pada semua yang sudi luangkan masa dan sertai kita orang punya taklimat malam ni. Terima kasih. Sama-sama. 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 Thank you untuk siapa yang join. Tahniah pada siapa yang menang. Thank you semua. Dah boleh tutup lah.